Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan pada semua murid 2 Harmoni 2021 SMK Datuk Sulaiman. Baiklah, pada hari ini adalah sesi pembelajaran secara dari rumah PDPR. Untuk pertama kali kita bersamalah. Baiklah, untuk sesi pembelajaran pada hari ini kita akan memasuki bab baru iaitu bab 7, berkenaan dengan Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Okey, subtopik yang kita akan pelajari pada hari ini adalah 7.1 pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Okey. Jadi maksudnya apa yang kita akan pelajari adalah bagaimana Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor ini diasaskan. Bagaimana ianya ditubuhkan dan diwujudkan pada zaman dahulu sampailah ke hari ini. Okey, terlebih dahulu kita perlu ketahui apakah objektif pembelajaran yang akan dapat dicapai pada kali ini. Baiklah, pada akhir pembelajaran, kamu semua murid 2 Harmoni dapat pertama, mengenal pasti cara pengasasan bagi 4 buah negeri Melayu yang berdaulat dengan betul. Okey, kedua, menghuraikan satu kepentingan kelangsungan warisan pentadbiran negara dengan betul. Baiklah, bagi kriteria kejayaan, maksudnya bagaimana awak boleh mencapai objektif pembelajaran. Okey, pertama, awak semua dapat menuliskan cara pengasasan Kesultanan Pahang. Kedua, berjaya menuliskan cara pengasasan Kesultanan Perak. Ketiga, berjaya menuliskan cara pengasasan Kesultanan Terengganu. Yang keempat, berjaya menuliskan cara pengasasan Kesultanan Selangor. Dan yang kelima, berjaya menuliskan satu kepentingan kelangsungan warisan pentadbiran negara. Okey, baiklah. Sebelum tu, sebelum kita mulakan pembelajaran dengan lebih lanjut lagi, okey, saya akan bagi gambaran apa yang awak akan pelajari lah. Okey, secara kasarnya awak akan mempelajari cara bagaimana setiap kesultanan ni ditubuhkan. Okey, maksudnya kronologinya. Okey, kronologi garis masa bagaimana ia bermula dan berterusan sampai ke hari ini. Selain itu, apa yang kita akan pelajari adalah siapakah yang menubuhkan. Okey, bilakah ia ditubuhkan, okey, pusat pemerintahannya terletak di mana, lepas tu apakah yang menyebabkan penubuhan 4 buah negeri ini, okey, dan juga alat-alat kebesaran yang ada. Okey, selain itu kita juga akan mempelajari tentang tokoh-tokoh, okey, khususnya sultan-sultan yang banyak berjasa dalam menubuhkan dan memajukan setiap negeri tersebut. Okey. Baiklah. Untuk pengenalan, okey, awak kena tahu bahawa terdapat 4 buah negeri atau kesultanan yang kita akan pelajari. Okey. Pertama adalah Pahang, Perak, Terengganu, Selangor. Okey. Pahang, Perak, Terengganu, Selangor. Okey, 4 ni, ingat 4 ni. Okey. Untuk pengetahuan awak semua, keempat-empat buah kesultanan ini adalah sebenarnya satu kesinambungan. Okay. Adalah satu kesinambungan daripada kesultanan yang terdahulu, iaitu Kesultanan Melayu Melaka dan juga Kesultanan Johor Riau. Maksudnya daripada Kesultanan Melayu Melaka dan juga Kesultanan Johor Riau lah yang akhirnya menyebabkan lahirnya Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Baiklah, bagi Kesultanan Pahang, okey, bagi Kesultanan Pahang dan juga Kesultanan Perak, mereka adalah daripada legasi Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Manakala bagi Kesultanan Terengganu dan Kesultanan Selangor, okey, dia adalah legasi daripada Kesultanan Johor Riau. Okey, awak ingat, bagi Pahang dan Perak adalah legasi daripada Kesultanan Melayu Melaka, manakala Terengganu dan Selangor adalah legasi bagi daripada Kesultanan Johor Riau. Okey, baiklah, kita akan memasuki Kesultanan Pahang dahulu. Okey. Okey, bagi Kesultanan Pahang, okey, ini adalah
tengok anak panah saya tunjuk ni. Ni adalah dia punya bendera lah. Sampai ke hari ni kan, bendera Pahang. Okay, bagi Pahang, ia diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka pada zaman kegemilangannya. Maksudnya daripada susur galur kerabat diraja Melaka lah bermulanya Kesultanan Pahang. Cara pengasasan Kesultanan Pahang. Maksudnya bagaimana Pahang ni boleh wujud, boleh tertubuh. Saya akan bacakan dan akan ringkaskan bagi penjelasan. Tengok pada kotak-kotak ni. Dia ada 3 kotak, iaitu kronologi dia, bagaimana ia diwujudkan. Awal abad ke-15, Pahang merupakan sebahagian daripada naungan Melaka dan ditadbir melalui Seri Bira Diraja sebagai wakilnya. Raja Muhammad, iaitu putera Sultan Mansur Shah, kemudiannya telah dihantar ke Pahang lalu ditabalkan sebagai Sultan Pahang. Saya ringkaskan. Pada awalnya, awak kena tahu bahawa Pahang ni dia sebenarnya adalah salah satu naungan Kesultanan Melayu Melaka lah. Kesultanan Melayu Melaka ni dia memerintah Pahang melalui wakilnya. Maksudnya Melaka ni dia hantar wakilnya, iaitu Seri Bira Diraja untuk memerintah Pahang. Namun selepas itu, Sultan Melaka iaitu Sultan Mansur Shah, dia telah menghantar puteranya, dia hantar puteranya iaitu Raja Muhammad untuk ditabalkan sebagai Sultan Pahang. Disebabkan apa? Sebab Sultan Mansur Shah ni yang menjadi Sultan Melaka, dia berhaklah untuk menghantar puteranya untuk ditabalkan sebagai Sultan Pahang bagi menggantikan Seri Bira Diraja itulah. Sebab sebelum ni Seri Bira Diraja yang mewakili Melaka untuk memerintah Pahang, tapi sekarang Sultan Mansur Shah dihantar puteranya Raja Muhammad untuk memerintah Pahang pula, sekaligus sebagai Sultan Pahang. Tengok nombor 3. Keberangkatan Raja Muhammad diiringi oleh golongan bangsawan yang kemudiannya dilantik sebagai bendahara, penghulu bendahari Temenggung dan hulu bangsa. Maksudnya pembesar-pembesar daripada Melaka ni dia mengiringi Raja Muhammad untuk ditabalkan sebagai Sultan Pahang. Sekaligus mereka ni juga akan dilantik sebagai pembesar-pembesar yang akan membantu Raja Muhammad lah, sebagai bendahara, penghulu bendahari Temenggung dan hulu bangsa. Macam kita sedia maklum, pemerintahan sesebuah kesultanan itu memerlukan pembesar-pembesar. Pembesar 4 lipatan yang kita pelajari itu, dia perlukan pembesar-pembesar untuk memudahkan dan melicinkan lagi urusan pentadbiran. Tengok nombor 4. Raja Muhammad kemudiannya memulakan pemerintahan dengan gelaran Sultan Muhammad Shah dan pusat pemerintahannya adalah di Pekan, berhampiran Kuala Sungai Pahang. Wilayahnya meliputi Sedili Besar hingga Terengganu. Maksudnya lepas baginda menjadi sultan, gelaran yang digunakan adalah Sultan Muhammad Shah. Dengan pusat pemerintahannya terletak di Pekan. Kawasan Pahang ni ketika itu dia adalah dari Sedili Besar sampai Terengganu. Kita tengok lagi. Yang ke-6. Sultan ketiga iaitu Sultan Abdul Jamil Shah telah mengekalkan hubungan harmoni dengan Kesultanan Melayu Melaka. Buktinya, Pahang dapat dipertahankan daripada serangan Siam hasil bantuan Melaka. Tapi, Pahang kemudiannya diperintah oleh Kesultanan Johor Riau oleh Bendahara Johor disebabkan tiadanya waris Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah berikutan kemangkatan puteranya, Raja Muda Abdullah. Macam yang saya terangkan tadi, dia bermula dengan Kesultanan Melayu Melaka kan. Sultan Melaka menghantar puteranya, Raja Muhammad. Tapi pada satu ketika, ketika Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah memerintah Pahang, puteranya yang sepatutnya menjadi waris terusnya untuk memerintah Pahang tak dapat ditabalkan sebab Raja Muda Abdullah ni, putera Abdul Ghafur Muhyiddin Shah ni telah mangkat. Jadi tak ada waris. Maka apa yang dilakukan? Kesultanan Johor Riau ketika itu
telah mengambil alih memerintah Pahang dengan melalui Bendahara Johor lah, keluarga Bendahara Johor. Jadi inilah titik mula bagi menandakan berakhirnya pengaruh Melayu Melaka di Pahang lah, dan bermula episod pengasasan Kesultanan Pahang yang baru melalui Bendahara Johor, iaitu Bendahara Siwa Raja Wan Ahmad pada 12 Disember 1884 dengan gelaran Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, dan diteruskan sampai ke hari ini. Okay. Maksudnya Kesultanan Johor Riau tu melalui Bendahara Siwa Raja Wan Ahmad, okay, dia telah mengambil alih Kesultanan Pahang daripada peristiwa tiadanya waris daripada Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah lah. Okay, sampailah ke hari ini. Okay, dia diteruskan.